Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia pengurusi majlis, peserta-peserta muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, mana pada hari yang mulia ni kita dapat sama-sama berada di dalam majlis yang sangat mulia, kerana iaitu majlis untuk sama-sama kita membincangkan bagaimanakah cara untuk kita sama-sama menguasai khazanah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hadapan kita semua ada satu kertas kerja yang ringkas saya buat ni. Jadi daripada kertas kerja ini, suatu perkara yang perlu difahami, iaitu berkaitan dengan kertas kerja yang akan saya mentangkan sekejap lagi, iaitu berkenaan dengan kepentingan ilmu alat di dalam menguasai ilmu hadis. Jadi kertas kerja ni sebenarnya lebih menjurus kepada orang yang nak menguasai ilmu hadis, dengan maksud dia nak dapat memahami hadis itu sendiri, kemudian di samping itu nak buat kesimpulan pula daripada hadis, ataupun dia nak mengajar hadis. Lebih bersifat kepada begitu. Bukannya dengan maksud orang yang nak belajar hadis mesti kena menguasai ilmu ni. Sebab kalau dengan maksud gitu, susahlah nak belajar hadis. Nak belajar macam mana? Tak boleh nak belajar. Kalau tak pandai yang ni tak boleh belajar. Bukan dengan maksud begitu. Tetapi ini dengan maksud orang yang nak menguasai, nak mengajar, nak membuat kesimpulan, nak memahami, terutama sekali dengan mendalam isi-isi kandungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Al-Quran. Tetapi bagi kalangan yang ingin memahami hadis dengan maksud memahami apa yang disampaikan, dengan maksud mengambil maksud yang telah diperincikan oleh guru yang mengajar itu, sebenarnya kalau ada ilmu ni lebih baik. Tapi kalau tidak dapat menguasai ilmu ni pun tidak mengapa, sebab dia hanya nak makan sahaja yang sudah diisi-isikan, yang sudah kopek, sudah berilah sudah siap dihidang. Tetapi yang terlebih baik, manakalalah kita dapat menguasai ilmu-ilmu yang akan dibincangkan sekejap lagi, itu lebih baik, sebab kita lebih nampak lagi betapa dalamnya ungkapan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok kepada kertas kerja ni. Jadi di dalam muqaddimah ni, anak mukakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan orang yang mendalami ilmu agama. Kemudian kita pergi kepada muka surat seterusnya, yang kedua, iaitu ini adalah dua contoh daripada begitu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kelebihan ahli ilmu, terutamanya ilmu agama. Untuk memahami ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka semestinya mempunyai peralatan untuk menguasainya. Yang itu
dengan maksud sebagaimana yang saya sebutkan tadi, iaitu untuk menguasai. Tapi kita lebih rasa, kalau orang Kelantan kata jelera, lebih rasa seronok, lebih rasa masuk tu hadis tu dalam diri dia, dalam hati dia tu. Kerana itulah setengah ulama membahagikan ilmu itu kepada dua bahagian. Yang pertama ilmu mabadi, iaitu ilmu asas, dan yang kedua ilmu maqasid, iaitu ilmu yang dimaksudkan, ilmu yang menjadi matlamat. Seseorang itu tidak akan dapat menguasai ilmu yang kedua selagi mana dia tidak menguasai ilmu yang pertama. Ini kerana ilmu pertama, terutamanya ilmu nahu, adalah merupakan muqaddimah kepada suatu yang wajib, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdussalam di dalam kitab Qawaidnya, iaitu sesungguhnya menyebutkan diri dengan ilmu nahu yang dapat ditegakkan kalamullah dengannya, dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pendahuluan kepada sesuatu yang wajib. Kerana memelihara syariat itu adalah suatu yang wajib, yang mana ianya tidak dapat dielakkan kecuali dengannya, iaitu dengan ilmu nahu. Menjaga syariat bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Jadi bagi golongan yang orang yang nak menjaga syariat, iaitu nak menjaga Al-Quran dan Sunnah, maka wajib baginya mempelajari ilmu nahu. Jadi ini termasuk di dalam qawaid fiqh, kaedah fiqh yang berbunyi ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya, maka perkara itu jadi wajib. Mana memelihara agama, memelihara syariat berlandaskan kepada Quran dan Sunnah adalah perkara yang wajib. Tidak akan sempurna pemeliharaan terhadap Al-Quran dan Sunnah selagi mana seseorang itu tidak mampu menguasai antaranya ilmu nahu. Maka ilmu nahu juga menjadi wajib. Ilmu pertama iaitu ilmu mabadi adalah ilmu-ilmu asas di dalam ilmu agama yang terdiri daripada ilmu bahasa seperti nahwu, saraf, i'rab, balaghah dan sebagainya. Ilmu akli seperti mantik, ilmu usul seperti usul fiqh, usul tafsir, usul hadis dan sebagainya. Manakala ilmu kedua pula iaitu ilmu maqasid adalah ilmu yang merupakan matlamat daripada ilmu pertama, iaitu ilmu yang terdiri daripada tauhid, hukum hakam, masalah-masalah yang disimpulkan dari Al-Quran dan hadis Rasul. Dan semuanya adalah merujuk kepada memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis. Bahkan mana kita nak memahami yang sudah diperincikan tu, ilmu hukum hakam dalam kitab-kitab fiqh kalau kita kata, ataupun fiqh sama ada fiqh mazhab ataupun fiqh yang ghairul muqallid, tidak bermazhab, itu kalaulah kita dapat memahami, dapat pula menguasai ilmu nahwu sehingga kita dapat tengok sendiri, kita dapat lihat sendiri asal, rujukan mereka, sandaran mereka. Maknanya kalau kita tengok di dalam kitab fiqh, kita kata deh, contoh, ni masalah ni gini, kesimpulan dia, sandaran dianya hadis ni, ayat ni, kita boleh tengok sendiri, kita boleh nilai sendiri, itu mana sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Namun begitu bagi orang yang hanyalah mahu menjadikan pembacaan sunnah nabawiyah, kehidupan bersama khabar-khabar nabawi sebagai pemenuh hari-harinya, sudah menjadi suatu yang mulia dengan adat dan kebiasaan tersebut, walaupun tanpa menguasai kedua-dua ilmu tersebut. Ini maknanya kalau sekadar orang biasa dia nak tahu hadis, nak belajar hadis, memahami hadis berdasarkan kepada apa yang telah diperincikan kepada dia, mana dia tidak mempelajari terutamanya ilmu mabadi ini pun tidak mengapa. Tetapi bagi orang yang mahu mengkhususkan dirinya dengan ilmu sunnah nabawiyah ini, mengeluarkan kesimpulan ataupun fatwa daripada kalam Allah serta Rasul kepada awam, mengajar dan sebagainya, sangatlah tercela kalaulah tidak dapat menguasai kedua-dua bidang ilmu tersebut. Mana ni kan, yang ni kalau nak mengajar, terutamanya guru-guru hadis, guru-guru tafsir Al-Quran, sangat-sangat tidak patut kalaulah tidak dapat menguasai segala ilmu-ilmu ni.
Sangat penting kepada dia menguasai segala ilmu-ilmu alat ini. Bahkan boleh dikatakan menjadi kewajipan, bahkan menjadi kewajipan kepada dia. Kalau dia nak mengajar hadis, kemudian ditimbulkan persoalan, nak menyelesaikan persoalan, mesti kena ada ilmu-ilmu ni. Baik. Nombor 1, kepentingan ilmu alat dan kesan jika tidak menguasainya. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, untuk memahami hadis serta Al-Quran, seseorang itu mestilah mempelajari serta menguasai ilmu-ilmu asas, terutamanya berkenaan kaedah bahasa Arab. Kerana itulah ulama-ulama Islam selalu memperkatakan tentang keperluan dan kepentingan tersebut. Jadi di sini akan dikemukakan sebahagian daripada kata-kata ulama. Yang pertama, Imam Suyuti di dalam muqaddimah syarahnya kepada Takrib An-Nawawi, iaitu di dalam Tadribur Rawi. Selepas daripada muqaddimah memuji Allah Ta'ala, beliau berkata, yang mana maksud dia tu ada di bawah. Di samping Allah Ta'ala telah mengurniakan dengannya ilmu-ilmu kepadaku, seperti tafsir yang dengannya dapat difahami kitab yang maha mulia, ilmu-ilmunya yang telah dibukukan dan aku tidak mendahului di dalam penulisannya. Fiqh yang mana orang yang jahil tentangnya, bagaimana dia akan memperolehi ketinggian dan daya membeza. Bahasa yang merupakan paksi di dalam memahami Quran, Sunnah dan Quran. Nahu, di mana pecah rahsia. Pecah rahsia. Orang yang tiada ilmu nahu dengan banyak melakukan kegelinciran. Dan hadis tidak sesuai bagi orang yang banyak melakukan kesilapan di dalam nahu dan i'rab. Dan ilmu-ilmu yang lain seperti ma'ani dan bayan yang merupakan penjelas kepada ketinggian kitab dan hadis. Jadi di sini Imam Suyuti mana menyebutkan bahasa adalah merupakan paksi di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah paksi yang mana andai kata seseorang itu tidak mempunyai ilmu nahu, bila mana dia membicarakan berkenaan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka akan pecah kesalahan dia tu, akan mana nyata kepada pendengar kekurangan dia, kesilapan dia, bila mana dia banyak melakukan kesalahan di dalam nahu dan juga i'rab. Jadi maknanya kalau kita dengar dia baca hadis ataupun dia baca kitab-kitab, dengar dia baca banyak salah, maka orang akan nampak, rendah ilmu. Mana pecah, kekurangan dia tu akan terbongkar. Kerana tu penting memahami ilmu-ilmu ini. Kemudian 1.2, Jahiz. Ini seorang sastrawan menukilkan di dalam kitabnya bahawa Ayyub As-Sakhtiyani berkata, seorang ulama, dia kata, belajarlah nahu kerana ia akan mencantikkan orang yang rendah, meninggalkannya adalah keaiban kepada orang yang mulia. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga berkata, dia juga menukilkan kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, belajarlah nahu sebagaimana kamu belajar sunnah dan faraid. Jadi di sini Ayyub As-Sakhtiyani dia kata nahu akan mencantikkan, menampakkan kelebihan orang yang rendah, walaupun orang tu tidak berapa tinggi, bukanlah terdiri daripada orang yang begitu tinggi ilmu dia, tetapi dengan pembacaan dia, dengan betul i'rab dia tu, nahu dia tu betul, maka orang akan nampak dia ni hebat. Hebat, sedap baca. Tetapi kalaulah kekurangan dari segi nahu ataupun dari segi i'rab, walaupun orang tu tinggi ilmu dia, tetapi bila mana dia baca dari segi Arab, terutamanya teks hadis, baca tak betul, setinggi mana ilmu dia pun akan nampak keaiban. Sebab tu dia kata, mana meninggalkannya adalah keaiban kepada orang yang mulia. Walaupun dia tu banyak ilmu, tetapi kerana disebabkan kekurangan tersebut, maka tidak akan nampak kelebihan dia. Kerana tu penting mana penjagaan, mana penguasaan terhadap ilmu ini. Kemudian di dalam rujukan-rujukan tu saya berikan ada di bawah tu. Di dalam kitab Subuhul A'sya, ni kitab adab, kitab sastrawan. Kitab sastra. Mana pengarangnya menukilkan kata-kata Imam Malik yang berbunyi, al-i'rab
huliyul lisan fala tamna'u alsinatakum huliyha. I'rab adalah perhiasan lidah, janganlah kamu menghalang lidah daripada perhiasannya. Kemudian ada lagi kata-kata Sayyidina Umar, ta'allamul lahna wal fara'id was sunnata kama ta'allamuna al-Quran. Mana belajarlah bahasa, faraid dan sunnah sebagaimana kamu mempelajari Al-Quran. Kemudian di dalam Lisanul Arab, Abu Ubaid dia sebagai berkata berkenaan dengan kata-kata Sayyidina Umar ini, mana belajarlah al-lahnu. Allah mempunyai dua makna. Yang pertama bahasa, dan yang kedua iaitu kesilapan di dalam bahasa. Allah juga dikatakan kepada kesilapan di dalam bahasa. Mana dia kata boleh juga maksud di sini belajarlah iaitu belajarlah kesilapan di dalam bahasa. Mana tahu kesilapan i'rab di dalam bahasa supaya apa? Supaya kamu dapat memelihara diri kamu daripada kesilapan tersebut. Kemudian 1.5 perumpamaan pula. Ulama membuat perumpamaan terhadap orang yang mempelajari hadis tetapi tidak mempunyai asas di dalam bahasa Arab. Antaranya seperti berikut. Imam Syu'bah berkata, "Man talaba al-hadith wa lam yubsir al-arabiyyata famathaluhu mathalu rajulin 'alayhi burnus laysa lahu ra'sun." Sesiapa yang belajar hadis tetapi tidak belajar bahasa Arab, maka perumpamaannya adalah seperti seorang yang memakai topi tetapi tidak mempunyai kepala. Bukan kepada tu, silap. Kepala. Kemudian satu lagi tu, Hamad bin Salamah. Perbandingan orang yang belajar hadis tetapi tidak mengerti nahu adalah seperti himar yang digantungkan padanya guni makanan tetapi tiada bali ataupun tiada sebarang makanan di dalamnya. Maknanya isi itu kosong. Kemudian seterusnya Imam Syatibi ketika membincangkan berkenaan dengan maksud syar'i, iaitu penetapan syariat adalah untuk memberikan kefahaman kepada mukallaf, dan ia mengandungi beberapa masalah. Lalu ia menyebutkan masalah pertama dengan katanya, ini petikan daripada kitab beliau. Kemudian terjemahan dia agak panjang petikan ni. Masalah pertama, sesungguhnya syariat yang penuh keberkatan ini adalah dalam bahasa Arab, serta tiada ruang untuk lidah-lidah ajam. Maksud tiada ruang untuk lidah-lidah ajam ni mana dibimbangi berlaku kesilapan. Tetapi kalaulah ajam tu mana dapat menguasai bahasa Arab, tak ada masalah. Yang mana sebagaimana kita tahu betapa ramai ulama-ulama ajam yang mana dapat menguasai bahasa Arab dengan baik. Sesungguhnya Al-Quran tiada di dalamnya satu pun kalimah ajam. Di sisi satu golongan ulama usul, sebab setengah kata ada kalimah ajam yang diarabkan, atau di dalamnya terdapat lafaz-lafaz ajam yang digunakan oleh orang Arab dan Al-Quran menepatinya, maka terdapatlah di dalamnya perkataan yang dijadikan sebagai Arab yang bukan berasal dari kalamnya. Perbahasan dari sudut ini bukanlah maksud untuk dibincangkan di sini. Jadi mana di dalam kitab Al-Muwafaqat tu, Imam Syatibi mengatakan itu bukan maksud yang nak dibincangkan di sini. Bukan maksud nak bicara yang ni kalimah ajam, yang ni asalnya kalimah Arab. Tidak. Perbahasan yang dimaksudkan di sini adalah sesungguhnya Al-Quran turun dengan lidah Arab secara keseluruhannya. Maka tuntutan untuk memahaminya hanyalah melalui jalan ini sahaja, iaitu bahasa Arab. Kerana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menurunkan kitab ini sebagai Al-Quran yang dibaca dengan bahasa Arab. Kemudian firman lagi, iaitu Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata. Kemudian firmannya lagi, padahal bahasa orang yang mereka sandarkan tuduhan kepadanya itu ialah bahasa asing, sedangkan Al-Quran ini berbahasa Arab yang fasih nyata. Kemudian beberapa ayat Al-Quran lagi. Kemudian Imam Syatibi akhir sekali dia kata, maka sesiapa yang mahu memahaminya maka mestilah difahami melalui lidah Arab
dan tiada ruang untuk memahaminya selain daripada jalan ini. Jadi memahami dengan lidah Arab iaitu mengikut kaedah-kaedah yang digunakan di dalam bahasa Arab. Kemudian untuk memahami syariat ini bukan hanya melalui Al-Quran tetapi juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu tidak mesti di dalam kita nak menguasai Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti ada penguasaan terhadap bahasa Arab dan segala kaedah-kaedah yang berkaitan dengan bahasa Arab. Kemudian di dalam Kasyfuz Zunun, mana pengarangnya menukilkan kata-kata Ibnu Athir berkenaan dengan kepentingan mempunyai pengetahuan berkenaan dengan i'rab. Dia kata, Ibnu Athir berkata dalam Jami'ul Usul, ilmu syariat terbahagi kepada fardu dan sunat. Kemudian fardu pula pada ain dan kifayah. Di antara usul fardu kifayah adalah ilmu tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar-athar sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan dalil-dalil hukum yang kedua. Kemudian ia mempunyai usul-usul, hukum-hukum, kaedah serta istilah-istilah yang disebutkan dan dihuraikan oleh ulama, ahli-ahli hadis dan fuqaha. Penuntut iaitu ilmu hadis perlu mengetahui kesemuanya dan pengetahuan tentangnya adalah selepas menguasai pengetahuan bahasa dan i'rab yang merupakan asas untuk mengetahui hadis dan lainnya, kerana syariat yang suci ini datang dengan lidah Arab. Jadi nak memahami ilmu-ilmu syariat, hadis, athar-athar sahabi, yang untuk memahami yang tu selepas daripada memahami ataupun menguasai pengetahuan bahasa dan i'rab. Maknanya mula-mula sekali mesti menguasai bahasa dan juga i'rab bahasa Arab, barulah boleh menguasai athar-athar sahabi dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Muhammad As-San'ani di dalam Tawdihul Afkar, dia mengemukakan kata-kata seorang imam bahasa iaitu Abu Sa'id Al-Ashmuni. Al-Asma'i, tentang kebimbangannya terhadap penuntut ilmu hadis yang tidak mempunyai pengetahuan i'rab. Ni dia kebimbangan dia terhadap orang yang tidak mempunyai pengetahuan i'rab. Jadi dia kata, sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Al-Asma'i bahawa ia berkata, sesungguhnya perkara yang paling saya bimbangkan terhadap penuntut ilmu iaitu ilmu hadis, bila dia tidak mengerti ilmu nahu, dia akan termasuk dari kalangan golongan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyediakan tempatnya di dalam neraka. Jadi mana Imam Asma'i, mana dia bimbang, kalaulah seseorang itu tidak dapat menguasai ilmu bahasa ni, dibimbangi dia termasuk di dalam golongan orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata golongan yang berdusta atas namanya. Kemudian dia mengemukakan, Zainuddin menambah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang melakukan kesilapan di dalam ilmu nahwu. Nabi adalah afsahul Arab, mana orang Arab yang paling fasih, tidak melakukan kesilapan di dalam nahwu. Bila mana engkau meriwayatkan daripadanya dan engkau melakukan kesalahan di dalam nahwu dan i'rab, maka sesungguhnya engkau telah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dibimbangi, takut-takut gitu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tu dengan bahasa yang cantik, dengan i'rab yang betul. Tiba-tiba kita baca tak betul. Kita baca tak betul. Jadi dibimbangi termasuk di dalam golongan orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun kalau seseorang tu nak meriwayatkan hadis, tapi di sini mana bukan maksud nak suruh jadi takut, tak berani nak bercakap hadis pun tak berani, bukan. Tetapi supaya kita ada rasa ingin nak semangat nak mendalami ilmu hadis, bukan semata-mata menukilkan
mana menukilkan matan dia tu, tetapi di samping itu memahami juga, memahami. Tetapi kalaulah seseorang tu nak meriwayatkan hadis juga, dia bimbang, takut tersilap di dalam meriwayatkan hadis, dia kena katalah akhir itu au kama qala sallallahu alaihi wasallam, au kama qala nabi, ataupun macam-macam lagi, ataupun lebih kurang begitulah yang Nabi kata. Takut-takut saya tersilap. Kesimpulannya, di antara faktor yang boleh menyelamatkan seseorang itu daripada kesilapan di dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari ilmu nahwu sehingga memampukannya untuk menguasai i'rab. Bahkan menguasai i'rab adalah merupakan antara ciri khusus umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Suyuti di dalam Tadribur Rawi, bahwasanya Hafiz Abu Ali Al-Jayyani berkata dengan bermaksud Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan 3 perkara yang tidak pernah dikurniakan kepada orang sebelumnya, yaitu isnad, ansab dan juga i'rab. Maksudnya ini keistimewaan kita. Dan keistimewaan ini mesti dipertahankan. Sebab Al-Quran dan hadis penuh mana mempunyai kandungan i'rab yang begitu tinggi. Kemudian i'rab kita anda ada sebut i'rab dia. Silap, sepatutnya kita kena tahu dulu i'rab tu apa dia ni. I'rab nanti kita tak faham i'rab tu apa ustaz ni, i'rab ni. I'rab ni dari segi istilah dia tu iaitu perubahan. Kalau di dalam istilah di dalam kitab-kitab nahwu, i'rab tu iaitu perubahan taghyiru awakhiril kalimin li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha. Perubahan di akhir kalimah. Perubahan akhir kalimah disebabkan oleh amil yang masuk ke atasnya. Sesuatu kalimah Arab dia ada baris, akhir dia tu dia ada baris di akhirnya. Rajulun, rajulan, rajulin. Mana dia berubah. Imra'atun, imra'atan, imra'atin. Akhir dia tu berubah daripada dhammah baris hadapan kepada baris atas iaitu fathah, dan juga kepada baris bawah iaitu kasrah dan sebagainya. Mana berlaku perubahan pada akhir huruf bagi sesuatu kalimah. Jadi perubahan di akhir huruf itulah yang dinamakan i'rab. Perubahan akhir huruf itulah yang dinamakan dengan i'rab. Jadi perubahan itu berlaku disebabkan oleh amil, sesuatu yang merubahnya. Jadi amil tu, tengoklah, kalau amil tu amil yang merafukkan, maka perkataan itu jadi rafuk. Antara amil rafuk, seperti contoh kita kata, antara amil rafuk iaitu fi'il. Fi'il adalah amil yang merafukkan sesuatu isim. Fi'il. Fi'il seperti kita kata ja'a. Ja'a datang. Ja'a fi'il. Rajulun telah datang seorang lelaki. Lelaki rajulun itu berada di dalam keadaan rafuk. Rafuk sebagai fa'il. Siapakah yang merafukkannya? Yang merafukkannya adalah fi'il ja'a. Begitu juga fi'il juga merupakan amil yang menasabkan. Di sini saya nak sebut satu kesilapan seorang ustaz tu. Kita pernah saya pernah lah panggil dia untuk bagi ceramah dekat pelajar-pelajar. Tiba-tiba dia baca hadis, bada'al islamu gharibun wa sayaudu gharibun. Jadi kita terkejut, budak-budak terkejut, mana ustaz ni. Jadi silap sebab apa? Silap sebab apa? Sebab gharib adalah suatu isim yang berada dalam keadaan nasab. Sebab apa dia berada dalam keadaan nasab? Sebab dia menjadi hal. Apakah amil ataupun apakah perkara yang menyebabkan ia berada dalam keadaan nasab? Yang menyebabkan ia berada dalam keadaan nasab adalah fi'il, iaitu bada'ah.
Bada'a itulah yang menasabkan perkataan gharib, iaitu ghariba, berada dalam keadaan nasab. Kemudian alamat nasab dia pula, alamat nasab dia dengan apa? Alamat nasab dia dengan fathah. Sebab apa alamat nasab dia fathah? Sebab dia adalah isim mufrad. Itu panjang. Mana i'rab ni satu bidang ilmu yang sangat luas. Tapi dengan kita dapat menguasai ilmu i'rab ni, maka kita dapat menguasai, kita dapat memahami dengan lebih mendalam hadis, Quran, kita dapat memahami betul-betul. Bahkan ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Sebab apa? Sebab kalaulah ada seseorang yang ingin menyelewengkan Al-Quran umpamanya. Sebab sudah ada terutamanya golongan Syiah, kita kata golongan Syiah mengatakan i'rab Al-Quran tu tak betul. Kemudian dia bawalah hujah-hujah dia, i'rab Quran tu tak betul dari sudut ni, dari sudut ni. Jadi pada ketika itu menjadi kewajipan kepada kita orang Islam untuk menjawab segala tuduhan tersebut. Nak jawab tuduhan tu berdasarkan kepada ilmu i'rab. Jadi kalau kita nak bincang yang tu memang tak cukup lah. Tak cukup satu hari pun tak cukup. Sebab dia satu bidang ilmu yang cukup luas. Baik. Kemudian poin yang kedua, contoh-contoh kepentingan ilmu alat untuk memahami hadis dengan mendalam. Ini contoh. Saya bawakan contoh ilmu-ilmu, contoh bagaimana seseorang itu untuk memahami hadis dengan mendalam, dia perlu menguasai ilmu alat. Tidak menguasai ilmu alat adalah merupakan antara faktor yang menyebabkan seseorang tidak dapat menguasai pemahaman terhadap sesuatu hadis dengan mendalam. Di sini akan dikemukakan sebahagian daripadanya. Sebenarnya banyak kalau kita nak bawa contoh. Sebab nahwu, bahasa hadis ini adalah bahasa yang begitu mendalam. Nahwu dia tu, kaedah bahasa Arab begitu mendalam. Kalau nak yang ni saya bawakan sedikit, mana yang terlintas, mana yang saya terjumpa tu tengok, boleh saya masukkan. Jadi 2.1, masalah yang timbul disebabkan kurang kemampuan di dalam menguasai kaedah bahasa Arab. Kesilapan di dalam menentukan kedudukan sesuatu kalimah di dalam struktur ayat dari segi i'rabnya akan membawa kepada salah cara bacaan serta terjemahannya, dan seterusnya membawa kepada pemahaman yang salah terhadap sesuatu hadis. Mana kalau salah i'rab, salah baca tu akan jadi salah. Seperti contoh tadi, pada al-islamu gharibun, dia baca salah. Sebab yang sebenarnya ghariban, kalau kita kata gharibun, nak jadi apa? Kalau kata nak jadi fa'il, Islam sudah ada menjadi fa'il. Islam itu menjadi fa'il kepada bada'a. Lepas tu salah. Jadi kalau orang yang pandai memahami i'rab, dia akan tahu, oh salah ni. Salah tu sebab apa? Sebab dia tidak pandai i'rab. Itu punca dia. Tapi mungkin kita kata tak apa, sudah ada baris dah sekarang ni. Maktabah Syamilah ada baris cukup dah. Itu makna kalau bagi kita yang semata-mata nak membaca tak apalah. Tetapi bagi orang yang nak mengajar terutamanya, nak memahami, nak menguasai, dia mesti kita tahu. Ni sebab apa baca gini, ni sebab apa baca gini, ni sebab apa. Begitu juga seperti tidak dapat membezakan antara khabar atau badal. Ni pun satu perkara juga ni. Mana ni satu bab khusus di dalam ilmu nahwu, bab badal, bab khabar, mubtada, khabar, musnad ilaih, apa tu, itu satu bab. Suku pula tu, kena belajar suku pula tu, belajar nahwu tu. Tapi mana kalau tidak dapat membezakan di antara khabar dengan badal, maka makna akan tersilap, terjemahan akan silap. Sebab dia silap di dalam menentukan antara musnad ilaih, sudah jadi silap. Sebab badal mungkin musnad ataupun musnad ilaih, tetapi sebaliknya khabar adalah musnad. Jadi mungkin jadi tersilap. Musnad mana perkara yang disandarkan, musnad mana sesuatu yang disandarkan. Musnad ilaih perkara yang disandarkan kepada seseorang itu, kepada sesuatu, kepadanya. Perkara yang disandarkan kepadanya. Jadi itu perbincangan lain pula tu.
Antara perkataan yang berada selepas waw ataf atau wawul hal atau waw istinaf. Perkataan, sesuatu perkataan yang terletak selepas daripada waw berbeza makna dia. Kalau duduk selepas daripada waw ataf, lain makna dia. Kalau duduk selepas daripada waw istinaf, lain makna dia. Kalau duduk selepas daripada wawul hal, lain maknanya. Jadi tidak mengenali waw ini waw apa ni. Tak kenal yang tu, silap dalam terjemahan. Silap di dalam memahami hadis. Tidak dapat membezakan perbezaan makna-makna huruf jar. Huruf jar tak dapat beza. Min ni mana apa? Min bayaniyah ke, min ibtidaiyah ke, min ta'lil ke? Tak faham, tak tahu. Maka silap di dalam terjemah. Perbezaan penggunaan perkataan nakirah atau ma'rifah. Nakirah dia ada maksud dia. Nakirah litakthir, nakirah litaklil, dia ada. Tu ada. Yang tu kalau tak faham pun boleh menyebabkan mana silap di dalam memahami hadis. Dan sebagainya akan menyebabkan kesilapan di dalam memberikan makna kepada sesuatu hadis. Di sini akan dikemukakan beberapa contoh berkenaan dengan nahwu dan i'rab. 2.11. Di antara contoh wawul hal dan takkid dengan penggunaan lam pada khabar inna yang terdapat di dalam hadis. Iaitu hadis yang pertama ni. Nabi SAW bersabda, innal abda la ya'malu amala ahli nar wa innahu min ahli jannah wa ya'malu amala ahli jannah wa innahu min ahli nar. Jadi tempat yang saya buat garis tu, yang tu kena perhatikan. Sesungguhnya seseorang hamba itu benar-benar beramal. Benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka, sedangkan dia adalah ahli syurga. Dan seseorang itu beramal dengan amalan ahli syurga, sedangkan dia adalah ahli neraka. Jadi perbezaan di dalam terjemahan. Yang pertama, seseorang itu benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka. Tetapi yang kedua, beramal, hanya beramal sahaja, bukan benar-benar beramal. Sebab apa? Perbezaan dia terletak pada lam. Lam yang terletak pada khabar inna dalam bentuk fi'il mudhari', lam itu adalah lam takkid. Lam takkid memberi makna penguat, kuat. Memberi makna kuat, benar-benar, betul-betul, sesungguhnya. Jadi itu makna pada lam itu sahaja. Jadi kalau tak kenal yang tu, tak tahu. Lam bila mana dia berada pada khabar inna. Kemudian khabar inna tu pula dalam bentuk fi'il mudhari', maka lam itu adalah lam takkid. Jadi kalau kita tak tahu yang tu, maka kita tidak dapat menterjemahkan hadis dengan tepat. Tak tepat. Kalau kita hanya terjemah seseorang itu beramal dengan amalan ahli neraka, tak tepat. Tak tepat tu. Betul tu ialah betul kita kata, tapi tidak betul-betul, tidak benar-benar tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Kemudian waw, wa innahu. Waw itu bukan waw ataf. Tetapi waw itu adalah wawul hal. Wawul hal, mana dia memberi mana hal, keadaan, sedangkan. Dalam keadaan, itu makna wawul hal, bukan dan. Kalau terjemah dan, salah. Mana kalau seseorang itu terjemah, dia benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka dan dia adalah, itu tak tepat. Itu tidak tepat. Yang tepat mengikut terjemahan makna wawul hal. Jadi itu pun satu kemahiran. Nak mengenali wawul hal, itu pun satu kemahiran juga. Mumarasah, mana sentiasa membaca Arab, dengan mana memerhatikan kaedah-kaedah i'rab akan menyebabkan seseorang itu, dia tengok, dia boleh nampak dah. Tengok gitu, Kemudian 2.1.2. Di antara contoh masalah tersebut lalu menyebabkan seseorang tidak dapat memahami perselisihan pendapat yang timbul di kalangan ulama kerana tidak memahami kaedah bahasa Arab adalah seperti yang terdapat di dalam hadis ini. Kita tengok hadis seterusnya. Iaitu Nabi SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahul qalama faqala lahu uktub. Satu. Yang kedua,
inna awwala ma khalaqallahul qalamu. Boleh juga. Baik. Bermaksud, sesungguhnya permulaan ketika Allah menciptakan qalam, Allah memerintahkan kepadanya dengan berkata, tulislah. Satu terjemahan. Yang kedua, saya bawa satu terjemahan saja di sini. Yang kedua, sesungguhnya perkara yang mula-mula Allah Ta'ala ciptakan adalah qalam. Lalu ia berkata. Lain tu. Lain tu. Terjemahan yang ni, permulaan ketika Allah menciptakan qalam, Allah memerintahkan qalam dengan berkata, tulislah. Satu. Yang kedua, perkara yang mula-mula Allah Ta'ala ciptakan adalah qalam. Lalu ia berkata. Baik. Dan makna dia, pengertian dia akan jadi berubah. Berbeza pengertian. Kemudian kita tengok. Dari segi kaedah bahasa Arab, hadis ini memberikan beberapa makna. Andai kata dibaca al-qalamu dengan marfu', inna awwala ma khalaqallahul qalamu, baca qalamu dengan marfu', iaitu dengan mengatakan al-qalam menjadi khabar kepada inna. Khabar kepada inna. Al-qalam tu jadi khabar. Dan awala pula menjadi isimnya, maka dia akan memberikan makna bahawasanya perkara yang mula-mula Allah ciptakan adalah qalam. Kalau baca macam tu, inna awwala ma khalaqallahul qalamu, makna dianya benda yang mula-mula sekali Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas dari kalangan makhluk dia ni adalah qalam. Itu perkara yang mula-mula diciptakan oleh Allah. Tetapi kalau dibaca dengan mansub al-qalama, seperti dalam contoh yang dikemukakan ni, iaitu sebagai maf'ul kepada khalaqa, menjadi maf'ul kepada khalaqa, ia akan memberi makna permulaan ketika Allah menjadikan qalam, Allah memerintahkannya dengan berkata. Dan bukan nak menceritakan perkara yang mula-mula Allah ciptakan, tetapi nak menceritakan yang mula-mula Allah perintahkan qalam setelah ia menciptakan qalam. Mungkin bahasa tu belik-belik sikit. Saya pun tak sempat nak edit itu. Sudah buat terus hantar. Baik. Kalaulah kita baca dengan al-qalama, dia memberi maksud perkara yang mula-mula sekali diciptakan oleh Allah Ta'ala dari kalangan makhluknya adalah qalam. Itu benda mula-mula sekali Allah Ta'ala ciptakan. Dan ini adalah pendapat sebahagian ulama. Benda mula-mula sekali Allah Ta'ala ciptakan adalah qalam. Sebab apa? Sebab dia baca lagu tu. Inna awwala ma khalaqallahul qalamu. Tak salah, betul. Tak boleh kata-kata salah ni. Apa tak faham hadis ni? Tak boleh kita kata. Betul juga dia. Yang kedua, dia baca dengan al-qalama, iaitu memberi maksud mula-mula sekali setelah Allah Ta'ala menciptakan qalam, Allah Ta'ala memerintahkannya dengan berkata. Bukan nak cerita benda yang mula-mula Allah Ta'ala cipta, tetapi nak cerita perkara mula-mula Allah Ta'ala perintahkan qalam, setelah ia menciptakan qalam adalah dia suruh tulis. Beza tak? Nampak tak? Beza tak? Beza dah. Beza. Sebab tu ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Setengah ulama mengatakan perkara yang mula-mula sekali diciptakan adalah qalam. Tetapi pendapat itu tidak berapa kuat. Pendapat yang lebih kuat iaitu bukan qalam, tetapi sebelum tu sudah ada. Allah Subhanahu wa taala ciptakan angin, arash sudah diciptakan sebelum tu. Jadi beza tu, beza sebab baca saat ni. Lain baca. Tapi dua-dua betul. Dua-dua betul, cuma kurang tepat dan lebih tepat. Tak boleh kita nak kata pendapat ni tak betul. Tak boleh. Sebab apa? Betul juga dia baca tadi. Jadi kalau kita dapat menguasai i'rab, maka kita faham, oh begini. Ikhtilaf yang berlaku di kalangan ulama, dua-dua tak salah. Dua-dua betul. Sebab apa? Dari segi kaedah i'rabnya, dua-dua betul. Tak salah. Agak payah sikit deh.
Tapi kalau kita faham yang ni, mana kita baca pun, kita tengok, kita nak mengajar pun sedap. Kita mengajar tu sedap, kita boleh bagi tahu. Ni gini. Biar orang kat depan tu tak berapa faham ke, yang tu dapat macam mana. Tapi paling kurang dia faham macam mana perselisihan itu berlaku di kalangan ulama. Paling kurang dia faham. Oh begini rupanya, dua-dua betul. Dia nampak betapa mendalam ilmu bahasa Arab. Betapa mendalam. Tu. Kalau kita kalau bahasa kita, kalau tak ada bahasa Melayu tak ada tu perselisihan macam tu, tak ada tu. Kalau mungkin timbul perselisihannya, mungkin kalau kita kata India ke, dia cakap bahasa Melayu, nasi makan, mungkin kita kata tapi yang tu mungkin tidaklah kuat sangat. Kita kata ayam makan, mungkin kita boleh fikir makan ayam, ataupun ayam makan sesuatu. Kalau macam tu boleh lah. Itu kerana silap dia di dalam mana buat susunan dalam bahasa Arab, bahasa Melayu tu. Bukan kerana ketinggian bahasa Melayu tu. Bukan kerana ketinggian bahasa Melayu, tapi kerana silap dia terjemuh daripada bahasa dia. Sebab bahasa kalau kita tengok bahasa Urdu pula, dia terbalik pula. Cawal kana, nasi makan. Sebab tu dia terjemuh macam tu. Yalah, kalau dalam bahasa Kelantan tu dia ada seni dia pula tu. Kita lain pula tu. Dia ada tasydid dia tu lain jadi makna tu. Tak apalah. Baik. Kemudian seterusnya, kemudian mungkin timbul pula kenapa awwala dibaca dengan mansub juga, bukannya marfu', sedangkan dia adalah khabar kepada inna. Yang kedua, tadi dua cara baca. Yang pertama, al-qalamu menjadi khabar kepada inna. Selesai. Yang kedua, al-khabara menjadi maf'ul kepada khalaqa. Bermakna inna memerlukan satu lagi yang dia tak cukup lagi inna bagi inna. Sebab inna dia memerlukan kepada isim dan khabar. Isim dan khabar. Inna ni kalau di dalam ilmu nahwu, dia termasuk di dalam amil nawasikh. Amil nawasikh iaitu amil yang membatalkan hukum mubtada dan khabar. Tu satu perbahasan yang lain pula tu. Satu bab lain pula di dalam ilmu nahwu. Jadi sini mungkin kita akan tertanya pula, mana pula khabar kepada inna? Sebab awwala tu dibaca dengan awwala juga. Bukannya dibaca dengan marfu', awwalu. Maka jawapannya, awwala dibacakan dengan mansub juga sebagai zarfiyah. Mansubun ala zarfiyah. Yang ni satu bab pula. Bab zaraf. Mana panjang lah, dua lah. Mana kita boleh tengok, ni satu bab, ni satu bab. Nak faham satu-satu tu pun, iyalah, kena faham setiap bab lah, setiap bab nahwu tu kena faham. Mansubun ala zarfiyah, makna nasab sebagai zaraf, tetapi ianya berada di tempat rafu' sebagai khabar kepada inna. Hakikat dia berada di tempat rafu'. Zahir dia dalam keadaan zahir dia tu nasab, tapi hakikat dia rafu'. Tu satu hal pula. Tu mana kita nak faham dalam bahasa Arab tu pun satu pula. Ni apa ni? Ni dia nasab, tetapi hakikat dia rafu'. Macam yang ni, hakikat dia rafu', iaitu dia menjadi khabar, berada di tempat khabar kepada inna. Tetapi dari segi zahir dia tu nasab. Sebab apa? Sebab dia mansubun ala zarfiyah. Nasab sebagai zaraf. Sebab tu dia kata permulaan. Zaraf ni, kalau zaraf dia ada pula zaraf makan, zaraf zaman. Ni zaraf zaman, zaraf masa. Zaraf masa. Sebab tu kita terjemah permulaan. Itu makna zaraf. Jadi kita sebagai maqamullah al-qulama di mahali nasbin pada khabar inna. Di mahali nasbin. Di mahali rafin. Mana awwala ma khalaqallahu al-qalama. Di mahali rafin khabar inna. Tak masuk. Tak boleh. Kalau gitu kita kena terjemah sesungguhnya yang mula-mula adalah Allah menciptakan qalam. Tak jadi tu. Kalau macam tu, ma tu pula kita kena kata pula, ma tu apa? Mana situ kita kena kata ma tu ma masdariyah. Ma masdariyah mana dia kena
hancurkan tasbih ke dalam bersama dengan fi'il dia, memberi makna masdar. Sesungguhnya mula-mula sekali kejadian Allah terhadap qalam. Jauh sikit tu. Payah sikit tu. Payah sikit. Tu payahlah kau ambil. Jadi kita nak kalau macam ni, tak boleh, tak boleh. Kena gini. Kena gini. Baik. Jadi hari ni mana kita mula-mula ni kita belajar nahwu dulu. Lepas ni kita belajar i'rab. Kita belajar ni i'rab dulu. Lepas ni kita belajar balaghah pula. Kita belajar usul pula. Sikit-sikit deh. Mana paling-paling kurang kita tengok betapa dalam ilmu hadis, dan untuk memahami ilmu hadis tu memerlukan satu, untuk menguasai ilmu hadis tu mana memerlukan satu persiapan yang sangat mantap. Persiapan dia tu cukup banyak. Cukup banyak. Macam kita kata kita nak buat, kalau kita sekadar nak buat bangsal ayam, kita nak buat yang tu reban ayam. Reban ayam. Kita nak buat reban ayam, kita kata deh. Pandai sikit-sikit pun tak apa dah. Pegang tuku tak berapa betul pun tak apa dah. Tak apa. Tapi kalau kita nak buat rumah, kena pandai lagi. Ada kemahiran. Nak ukur tu, nak ukur ni, banyak. Nak buat bangunan, lagi besar. Begitu juga yang ni. Begitu juga yang di mana kita nak menguasai hadis, suatu perkara yang kemuncak, yang ilmu yang kemuncak. Sebab tu persiapan dia kena banyak. Baik. 2.1.3. Begitu juga tidak dapat memahami perselisihan fiqh di antara ulama disebabkan kerana tidak memahami tarkib idhafi. Ini salah satu, tidak memahami tarkib idhafi ataupun tidak memahami mana kaedah-kaedah nahwu yang lain lah. Iaitu satu bentuk sandaran sesuatu isim kepada isim selepasnya, seperti yang terdapat di dalam contoh di dalam hadis-hadis di bawah ini. Iaitu hadis yang pertama. An Abi Tha'labah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dhi nabin min as-siba'. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada ada terjemahan dia deh. Melarang daripada memakan akan setiap yang bertaring, ataupun mana memakan daripada apa yang dimakan oleh setiap yang bertaring. Mana dua makna. Begitu juga hadis terusnya tu, bawah tu. Memakan setiap yang bertaring atau sesuatu yang dimakan oleh setiap yang bertaring adalah haram. Dua makna. Di dalam dua hadis di atas terdapat tarkib idhafi. Tarkib idhafi salah satu tarkib di dalam bahasa Arab. Dia adalah tarkib tausifi apa tu? Iaitu menyandarkan perkataan aklu. Aklu ni masdar. Iaitu masdar dengan makna makan. Masdar ni kata terbitan. Bahasa Inggeris kata apa? Kalau ada bahasa Inggeris, kalau ada kemahiran bahasa Inggeris pula, lebih nampak lagi deh. Kata terbitan. Dengan makna makan. Menyandarkan aklu iaitu masdar dengan makna makan kepada dhinabin. Dhinabin iaitu isim 5 yang bermakna yang mempunyai taring. Idhafat yang terdapat di dalam hadis tersebut mempunyai makna berbeza. Bila mana berbeza cara idhafat atau penyandaran tersebut. Makna pertama, kalaulah idhafat aklu kepada dhinabin dengan makna idhafat masdar kepada maf'ul. Idhafat masdar kepada maf'ul. Makan. Dhinabin itu adalah maf'ul kepada dia. Hakikatnya dhinabin itu adalah maf'ul, makna yang kena buat. Maf'ul ni yang kena buat. Dengan makna dhinabin itu adalah yang kena makan. Mana aklu makan, dhinabin menjadi maf'ul kepada dia, iaitu dhinabin itulah sesuatu yang dimakan. Dengan takdir naha an yakula dhanabin, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memakan sesuatu yang bertaring. Maka ia akan memberi makna larangan Nabi SAW kepada umatnya memakan binatang yang bertaring. Kalau dengan makna tadi,
idafat masdar kepada maf'ul, dengan makna Nabi SAW melarang daripada memakan suatu yang bertaring. Sebab suatu yang bertaring itu menjadi maf'ul kepada aklu, kepada makan. Mana Nabi larang makan suatu yang bertaring, tak boleh makan. Benda yang bertaring tak boleh makan. Itu makna idafat yang pertama. Inilah pendapat jumhur yang berpegang kepada cara idafat yang pertama. Kedua ialah pendapat Imam Malik yang mengatakan idafat yang terdapat di dalam hadis ini adalah idafat masdar kepada fa'il. Idafat masdar kepada fa'il dengan takdir naha 'anis syai'il ladzi ya'kuluhu dzu nabin. Mana Nabi SAW melarang daripada memakan sesuatu yang dimakan oleh binatang yang bertaring. Mana Nabi larang di sini bukan larang makan binatang yang bertaring, tetapi larang memakan binatang yang dimakan oleh binatang yang bertaring. Beza. Berbeza. Maka ia bermakna Nabi SAW melarang umatnya daripada memakan sesuatu yang dimakan oleh binatang yang bertaring. Contoh dia, kalau pendapat yang pertama tadi, mana setiap binatang yang bertaring tak boleh makan. Yang kedua, binatang yang dimakan oleh binatang yang bertaring. Seperti kita kata kambing yang dimakan oleh harimau, tak boleh makan. Kambing tu tak boleh makan. Berbeza. Tetapi kalaulah kita kata kita sempat sembelih kau, itu lainlah cerita. Tetapi kalaulah mana dia, kalau di dalam fiqh pula lah, kalaulah binatang tu mana kita kata dimakan oleh mukallibin, mana binatang yang diasuh, dilatih, yang diajar. Binatang berburu seperti anjing berburuan, dia mana dia gigit, kita kata gigit apa dia, kancil ke, kita kata kancil ke, jadi kancil itu boleh makan sebab diajar. Kemudian ada syarat-syarat dia lah, syarat melepaskan apa tu adalah syarat-syarat dia tu, itu lain. Jadi yang ni berkaitan dengan kita balik pada idafat tadi. Jadi idafat yang pertama maknanya memakan setiap yang bertaring. Mana Nabi larang daripada makan setiap kulli dhinabin tu, iaitu dari segi hakikatnya dia menjadi maf'ul kepada, iaitu menjadi sesuatu yang dimakan. Sesuatu yang dimakan. Mana kulli dhinabin tu adalah yang dimakan. Tetapi mengikut idafat yang kedua, kulli dhinabin itu hakikatnya adalah yang memakan. Yang memakan. Itu berbeza. Nampak? Itu berbeza. Seperti kita kata, apa dia kita kata? Tak lagi. Tahu? Tak apa, kita pergi lagi. Boleh nampak sikit lebih kurang deh. Sebab nak faham yang ini memang satu pengajian khusus pula lah. Baik. Pendapat ini sebenarnya lebih hampir kepada makna yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaitum wa ma akala as-sab'u. Kita tengok terjemahan dia. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih, dan darah dan daging babi, dan binatang-binatang yang disembelih kerana selain dari Allah, dan mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas. Yang mati dimakan binatang buas. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Malik, sandaran dia idafat tadi bersandarkan kepada firman Allah Ta'ala ini. Mana di dalam firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ni, Allah Ta'ala larang memakan yang dimakan oleh binatang buas. Makan binatang buas tu, itu satu pendapat.
makan binatang yang dimakan oleh binatang buas itu pun tak boleh berdasarkan kepada Al-Quran. Sebab tu Imam Malik mengatakan di sini idafat masdar kepada fa'il, iaitu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan binatang yang dimakan binatang buas. Bukan memakan binatang buas. Beza mana? Beza pendapat. Jadi kalau kita faham yang ni, kita nampak, oh patut pun Imam Malik faham macam tu. Sebelum ni tak nampak macam mana Imam Malik ni. Macam mana Nabi larang ni, dia makan juga ni, macam mana ni. Bila kita nampak, kita faham yang ni, baru kita nampak, oh patut pun kita je yang tak faham. Baru kita nampak dah, baru kita mana mengerti benda tu. Baik. Di dalam riwayat yang lain pula, ini yang tadi jugalah. Cuma di dalam riwayat yang lain ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan masdar, iaitu aklu tu, tak sebut aklu. Cuma di dalam hadis ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada setiap yang bertaring, setiap binatang buas yang bertaring. Jadi mana? Di dalam hadis ini pula tak ada pula perkataan aklu. Lepas tu kita nak faham macam mana? Larang tu larang sentuh ke? Larang sentuh ke? Larang tengok ke? Larang apa ni? Yang ni kena takdir. Kena takdir, iaitu takdir macam tadi, takdir masdar. Larang daripada memakan. Ataupun takdir makul, larang daripada sesuatu yang dimakan oleh binatang yang bertaring. Ni nak takdir ni pun mana satu kemahiran juga. Macam ayat Quran tadi, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kamu bangkai. Diharam tu diharam sentuh ke? Dilarang menguruskan ke? Kena tengok saja ke? Larang apa tu? Larang makan. Hurrimat al-ak, hurrimatil ak. Kalau kita tengok di dalam ayat yang lain pula, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan ke atas kamu ibu-ibu kamu. Haram apa pula situ? Quran tak sebut, dia sebut diharamkan ibu-ibu kamu. Haram tengok. Haram makan ke? Tak, haram kahwin. Situ takdir nikah. Lain pula takdir. Baik. 2.1.4. Tidak memahami kepelbagaian makna pada sesuatu huruf jar seperti yang terdapat di dalam hadis ini. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatun la'antuhum wa la'anahumullah wa kullu nabiyyin kana yujabu az-zaidu fi kitabillah wal mukadzibu biqadarillah wal mutasallitu bil jabarut liyu'izza bidzalika man adallallah wa yudhilla man a'azzallah wal mustahillu li hurmillah wal mustahillu min itrati ma haramallah wat tariku li sunnati. 7 golongan yang aku melaknatnya dan Allah juga melaknatnya. Kemudian setiap nabi diterima doa mereka. Itu jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah. Ini jumlah mu'taridah pun satu bentuk jumlah di dalam bahasa kita pun ada. Jumlah mu'taridah ni iaitu satu jumlah yang berasingan, yang mana dari segi i'rab dia tidak berkait dengan jumlah sebelum dan selepasnya. Tu dia macam jumlah suku pula, letak tengah-tengah. Kita kata apa? Selingan, mencelah. Jumlah untuk mencelah. Orang yang menambah pada kitab Allah, orang yang mendustakan ketentuan Allah, orang yang menguasai dengan penuh kesombongan untuk memuliakan orang yang dihina oleh Allah dan menghina orang yang menghina orang yang dimuliakan oleh Allah. Silap. Yang ni silap. Menghina orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang menganggap halal kawasan larangan Allah, orang yang menghalalkan terhadap keturunanku apa yang diharamkan oleh Allah, dan orang yang meninggalkan sunnah. Baik, kita tengok pada wal mustahillu min itrati. Wal mustahillu min itrati. Jadi pada min itrati, min iaitu haraf jar yang terdapat pada wal mustahillu min itrati memberikan dua makna kepada hadis ini. Ada dua makna. Yang pertama, jika min tersebut adalah min ibtidaiyah. Min ibtidaiyah, min yang memberi makna permulaan.
Dengan makna itrati itu adalah suatu yang lain dari al-mustahillu. Mana suatu yang berasingan. Itrati adalah, mana itrati bukanlah suatu yang berkait dengan al-mustahillu. Mana itrati bukan merupakan kandungan daripada al-mustahillu. Iaitu dengan makna apa? Dengan makna dia dengan makna orang yang menghalalkan, menganggap halal terhadap keturunanku. Menganggap halal terhadap keturunanku. Mana itrati itu adalah bukan kandungan al-mustahil. Mana dengan maksud orang yang dilaknat oleh Allah, iaitu salah satunya orang yang menganggap halal terhadap keturunan Nabi SAW apa yang diharamkan oleh Allah. Mana orang lain? Bukan keturunan Nabi, orang lain. Bukan keturunan Nabi yang menganggap halal, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah terhadap kaum keluarga Nabi. Mana dia cela kaum keluarga Nabi ke, ataupun dia mengagung-agungkan, lebih-lebih menganggap sebagai Tuhan kaum keluarga Nabi ke, orang lain. Mana itrati itu bukan kandungan daripada al-mustahil. Itu yang pertama. Makna yang pertama. Dan yang kedua, min tersebut adalah min bayaniyah. Min bayaniyah. Dengan makna min tersebut menerangkan bahawa orang yang menganggap halal itu adalah dari keturunanku, iaitu min tersebut adalah daripada mustahillu. Wal mustahillu min itrati. Itrati itu adalah kandungan daripada al-mustahillu. Dengan maksud orang yang menganggap halal iaitu keturunanku. Mana salah satu daripada golongan yang dilaknat oleh Allah iaitu keturunan Nabi yang menganggap halal sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Berbeza. Berbeza mana? Yang pertama, makna yang pertama min ibtidaiyah dengan maksud orang lain bukan keturunan Nabi menganggap halal terhadap keturunan Nabi apa yang diharamkan oleh Allah. Min bayaniyah dengan maksud keturunan Nabi yang menganggap halal apa yang diharamkan oleh Allah. Beza. Dua makna. Memberikan dua makna. Jadi yang tu pun mana? Nak faham makna daripada haraf jar. Jadi yang ni banyak. Dan banyak kesilapan kalau kita tengok. Seperti contoh kita kata hadis yang biasa kita baca, kita dengar hadis 40, kita kata hadis arba'in an-nawawiyah, wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Kalau kita tengok di dalam buku-buku terjemahan Melayu, dia terjemah macam mana? Dan Quran adalah hujjah bagimu dan atasmu. Kita faham ke? Macam mana hujjah ni bagi aku dan atas aku? Macam mana ni hujjah bagi aku atas aku? Kita faham tak? Faham tak macam? Tak faham. Terjemahan yang betulnya, dan Quran adalah hujjah yang akan membelamu dan akan menentangmu. Macam mana kita faham makna tu? Macam mana kita faham makna tu? Kita faham daripada makna haraf jar. Lam lil manfa'ah, ala lil madarrah. Itu umum. Biasanya kalau lam, li, la, laha, li ataupun macam tadilah hujjatul laka, ataupun kadang-kadang digunakan dengan li. Macam ni, li itrati deh. Jadi lam biasanya dia memberi makna manfaat. Tu. Ataupun milik. Macam kita kata al-qalamu li. Cukup. Tak payah kita kata al-qalamu milkul li, tak payah. Al-qalamu li sudah memberi makna milik saya. Tapi kalau kita kata al-qalamu alayya, makna lain tu. Qalam ini adalah atas saya. Mana qalam ni mungkin saya berhutang qalam ni. Mana saya kena bayar qalam ni. Pen ni saya kena bayar. Lain tu mana? Lain. Dia berbeza. Ala dengan li berbeza.
Jadi kalau kita faham makna haraf jar tu, lam lil manfaah. Mana Quran itu adalah untuk manfaat kamu. Mana akan membela kamu. Dan untuk mudarat kamu, ala lil madarah. Mana Quran itu adalah mudarat ke atas kamu, iaitu akan menentang kamu, membinasakan kamu, menghina kamu di dunia, di akhirat. Itu makna dia. Tapi kalau kita tak faham makna haraf jar tu, maka kita akan terjemah jadi sama. Untukmu dan atasmu. Kita pun kata macam mana untuk aku dan atas aku. Tak nampak deh. Tak nampak. Tapi kalau terjemahan tu mengikut pengertian makna yang terkandung di dalam haraf jar, maka kita terus faham. Quran adalah hujjah yang akan membelamu dan akan menentangmu. Kita pun faham. Oh, macam tu makna dia. Tak payah nak kena fikir-fikir pula deh. Tak payah. Begitu juga kita kata contoh min berkenaan dengan apa? Tak ingat dah hadis. Min dila' ibni Adam tu min dila'. Daripada tulang rusuk. Daripada tulang rusuk. Jadi min situ min bayaniyah. Min bayaniyah. Nak terang mana perempuan ini seperti tulang rusuk. Berdasarkan kepada riwayat yang lain kadila'. Kemudian ayat Al-Quran tu, khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha. Khalaqa minha. Allah menciptakan kamu daripada satu jiwa, daripada Nabi Adam. Dan Allah menciptakan daripada Nabi Adam. Daripada Nabi Adam, zaujaha, isterinya. Setengah orang kata, dia kata minha tu, ha tu, min tu min tab'id, mana sebahagian, mana isteri itu adalah sebahagian daripada suami. Sebab apa dia faham min tu daripada mana separuh. Separuh. Patut kalau faham macam tu, kalau seorang perempuan tu dia kahwin ramai, dia kahwin. Lepas orang ni dia kahwin dengan orang ni, lepas orang ni dia kahwin dengan orang ni. Jadi dia tu daripada siapa? Daripada suami yang mana? Dia tu sebahagian daripada suami yang mana? Tu. Ataupun kita kata lepas sehingga timbul cerita-cerita Israiliyat kata sebab tu tulang rusuk lelaki ni dia tak sama, kurang sebelah sebab bagi untuk isteri dia. Lepas tu kalau orang tu dia kahwin 4, tak cukup 4 tulang rusuk dia, tak kena. Jadi minha khalaqa wa khalaqa minha min nafs. Min tu min apa? Min ibtidaiyah. Dengan makna Allah Ta'ala menciptakan bermula daripada kejadian nafs wahid. Bermula daripada kejadian Nabi Adam, isterinya. Mana selepas daripada kejadian Nabi Adam, Allah Ta'ala menciptakan isterinya. Iaitu dengan min itu dengan makna ibtidaiyah. Mana baru kita nampak? Kalau tidak, timbul kemusykilan macam tadi. Kalau isteri itu dia ramah suami, macam mana dia ni sebahagian daripada siapa? Ataupun macam tadi. Itu mana pemahaman terhadap haraf jar. Haraf jar ni pun satu perbahasan suku pula tu. Haraf jar berapa? Haraf jar ni ada berapa? Lepas pada tu haraf jar ni setiap satu haraf jar tu dia ada berapa makna? Tu banyak pula makna tu. Baik. 2.1.5. Begitu juga untuk memahami makna illah yang terdapat pada huruf ataf dengan fa. Jadi huruf ataf pula. Nak memahami huruf ataf. Ataf dengan waw, ataf dengan fa. Hak tu pun dia ada makna-makna pula. Tidak sama. Tidak kata semua bila kata waw dan. Waw ataf dan. Tak, dia ada makna lain. Tu. Seterusnya memahami bagaimana ulama mengeluarkan kesimpulan hukum dari huruf tersebut. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis. Mana ulama dia keluarkan hukum melalui satu haraf sahaja. Satu huruf memberikan satu panduan hukum. Beza hukum kerana satu huruf. Seperti di sini. La yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Fayu'tiqahu. Fa pada yu'tiqahu. Seseorang anak tidak akan dapat membalas jasa ayahnya kecuali mana bila ia mendapati ayahnya itu dimiliki seorang hamba, lalu ia membelinya untuk memerdekakannya. Kalau terjemuh biasa fa ni, maka
maka lalu untuk jadi sini mana untuk memerdekakannya. Jadi di dalam hadis ini digunakan haraf ataf dengan fa sababiyah. Ataf dengan fa, fayu'tiqahu dengan fa. Fa tu memberi makna sababiyah. Memberi makna sebab, illat. Memberi makna illat. Lalu ia memberi makna illah, iaitu memerdekakan ayah adalah merupakan sebab untuk membeli. Bapa beli itu? Untuk memerdekakannya. Mana beli itu bukan untuk menjadikannya sebagai hamba, tetapi untuk memerdekakannya. Mana fa itu sebagai illah. Penggunaan ataf ini seperti ini adalah termasuk di dalam ataf hukum kepada illah. Tu mana ni kita tengok di dalam mana perbahasan di dalam usul fiqh adalah dibahas ini ataf hukum kepada illah. Daripada hadis ini mungkin muka surat tak sama ni. Daripada hadis ini setengah ulama menjadikan pembelian kaum keluarga adalah merupakan sebab kepada memerdekakan. Bahkan kewajipan wajib. Pembelian keluarga mana beli keluarga ni, kalau seseorang itu dia beli keluarga dia tidak boleh menjadikan keluarga itu sebagai hamba, tidak boleh. Tetapi bila mana dia beli keluarga, wajib dia kena memerdekakan, wajib. Sebab apa? Berdasarkan kepada hadis tadi, iaitu fa itu adalah fa'illah. Sebab beli adalah sebab untuk memerdekakannya. Dengan maksud beli itu tujuannya adalah memerdekakannya. Bukan kata dia beli, selepas daripada dia beli itu dia simpan dulu 2-3 hari jadi hamba dia dulu ayah dia ni, lepas pada tu baru dia merdekakan. Bukan. Beli itu sendiri sudah menjadi kemerdekaan kepada ayahnya. Berdasarkan kepada mana? Tadi ataf fa, ataf hukum kepada illah. Baik. Kemudian ada lagi 2.1.6. Kita ni nahwu saja ni. Tak apa. Kita pergi lagi. Tidak dapat memahami hadis kerana tidak memahami sesuatu yang dimahdzufkan, sesuatu yang dibuang. Bila mana terdapat qarinah. Qarinah ni mana dalil lah, tanda, bukti. Adanya pembuangan itu. Sama ada qarinah dari segi maknawi atau lafzi. Qarinah tu qarinah dari segi makna. Kita faham dari segi makna. Ataupun dari segi lafzi, dari segi lafaz. Ada lafaz di situ yang menunjukkan bahawasanya ada sesuatu yang dibuang, yang mengharuskannya seperti yang terdapat di dalam hadis di bawah. Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashiyyi in kana min ahli al jannah famin ahli al jannah wa in kana min ahli an nar famin ahli an nar fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yawmal qiyamah. Sesungguhnya seseorang kamu bila ia meninggal dunia dibentangkan kepadanya tempat tinggalnya pagi dan petang. Jikalau dia adalah ahli syurga, maka yang dibentangkan kepadanya, itu yang dalam kurungan tu, iaitu yang di bawah, yang saya buat garisan. Buat garisan bawah tu, buat garisan. Dalam teks Arab tu ada garisan. Kemudian bawah tu di dalam kurungan. Yang dibentangkan kepadanya itu adalah yang dibuang. Adalah tempat tinggal. Tempat tinggal itu juga dibuang daripada hadis ini. Ahli syurga. Jika dia adalah ahli neraka, maka yang dibentangkan kepadanya adalah tempat tinggal ahli neraka. Baik, kita tengok hadis itu. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Jikalau dia daripada ahli syurga, kalau kita tak tahu ada sesuatu yang dibuang di dalam hadis ini, maka kita akan terjemah, kalaulah dia dari kalangan ahli syurga, maka dia adalah dari ahli syurga. Kita faham tak? Kalau dia tu ahli syurga, maka dia ahli syurga. Tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang sudah ada. Benda ada dah, kita bagi ada pula. Tak ada mana. Tak ada mana. Jadi di antara min, di antara fa, di antara fa dengan min ada sesuatu yang dibuang. Apa dia yang dibuang? Bawah ni mana saya buat tu. Di dalam hadis ini dibuangkan mubtada yang terletak selepas fa jawab syarat. Dan qarinah untuk mengetahui sesuatu yang dibuang tersebut adalah jumlah urida alaihi. Itu qarinah, bukti yang menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang dibuang di dalam hadis ini.
dan maq'adahu, maq'adah. Itu bukti, qarinah dia. Menunjukkan bahawasanya ada benda yang dibuang di dalam hadis ini. Begitu juga dibuangkan mudhaf yang terletak selepas haraf jar, lalu diletakkan mudhafun ilaih di tempatnya. Dan takdir untuk kedua-dua yang dibuang adalah fal ma'rudu maqa'id. Jadi famin ahlil jannah, yang dibuang di antara tu fa, selepas daripada fa jawab syarat, ada mubtada yang mahdzuf. Mubtada yang mahdzuf. Ni mubtada ni satu bab. Mubtada khabar. Tu. Mubtada yang mahdzuf iaitu apa mubtada tu? Al-ma'rudu, fal ma'rudu, maka yang dibentang. Yang dibentang. Faham daripada mana yang dibentang itu yang dibuang? Al-ma'rudu itulah yang dibuang. Daripada mana kita faham? Daripada perkataan urida alaihi. Sebab Nabi nak cerita dibentangkan kepadanya, maka apa benda yang dibentang? Maka daripada situ ditakdirkan selepas daripada fa jawab syarat itu perkataan yang difaham daripada urida alaihi, al-ma'rudu. Kemudian dari segi i'rab pula, bila mana kita nak takdir, kita kata al-ma'rudu tu ada situ, al-ma'rudu tu jadi apa pula? Jadi mubtada pula. Kalau kita tak tahu benda yang kita takdir, kita tak boleh letak. Kita tak boleh nak takdir pandai-pandai. Mana kalau kita nak takdir, kita kena tahu pula ni jadi apa pula takdir-takdir ni. Nak kira-kira tu jadi apa? Nak letak baris macam mana? Fal ma'ruf tu du ke, di ke, da ke? Kena jelas pula tu. Maka jadi al-ma'rudu tu terletak selepas daripada fa. Kemudian selepas daripada min pula. Fal ma'rudu min maqa'idi. Dia kena min, ada min tu sepatutnya. Silap. Fal ma'rudu min maqa'idi. Jadi maqa'idi itu dipaham daripada mana? Daripada maq'ad yang terletak sebelumnya, di dalam jumlah sebelumnya. Kemudian maqa'idi itu asalnya dia tu mana mudhaf yang dibuang. Kemudian diletakkan di tempat mudhaf itu mudhafun ilaih dia, iaitu ahli. Ahli itu. Maka min maqa'idi itu mudhaf, ahli itu mudhafun ilaih. Buang mudhaf, diletakkan mudhafun ilaih di tempatnya. Ini biasa di dalam bahasa Arab. Ini biasa, penggunaan yang biasa di dalam bahasa Arab. Di dalam Al-Quran pun banyak. Ni mana hak ni kalau kita di dalam balaghah dia adalah perbahasan seperti kinayah apa tu. Macam di dalam Al-Quran kita kata was'alil qaryah, tanyalah kampung. Tanya kampung. Kampung boleh bercakap kau nak tanya kampung. Tanyalah kampung. Bukan tanya kampung, tetapi tanya penduduk kampung. Was'al ahlal qaryah. Ahlal tu mudhaf. Mudhaf dibuang, diletakkan mudhafun ilaih di tempatnya. Baik. Habis berkenaan dengan nahu i'rab. Lagi? Minit. Ikutlah. Saya serah kepada pengerusi sekejap. Apa kita rehat dulu 2-3 minit. Kembang-kembangkan sikit ya. Nampak ngantuk semua. Tak apa-apa nak masuk. Ada. Benda bahaya, tapi nampak minat sebab benda baru. Boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik deh. Kita sambung pula. Masuk bab lain pula. Surat berapa ni? 14 ni. Oh, ni 15. Tengok muka surat 14 ni. 2.2. 2.2 penguasaan terhadap ilmu balaghah pula. Supaya seseorang itu dapat memahami hadis dengan lebih mendalam. Di sini akan dikemukakan beberapa contoh. 2.2.1 memahami ketinggian bahasa yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang terdapat di dalam hadis di bawah. Jadi teks hadis tak payah bacalah, tak payah baca. Kemudian terjemah pun saya tak bawa sini. Kita tengok beberapa poin daripada hadis ini. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa yang cukup mendalam pengertiannya. Dan ianya dapat difahami bila mana seseorang itu memahami istilah-istilah yang terdapat di dalam ilmu balaghah. Antaranya, yang pertama iaitu yang dipanggil bara'atul istihlal, iaitu permulaan percakapan yang begitu mendalam dan tinggi pengertiannya, serta husnul ibtida'at, iaitu permulaan yang cantik, di mana permulaan atau muqaddimah yang diberikan cukup bersesuaian serta isyarat kepada maksud yang ingin disampaikan. Jadi bara'atul istihlal ni dia termasuk di dalam bab husnul ibtida', permulaan yang cantik, memulakan percakapan, memulakan khutbah lah, kita kata khutbah ataupun ceramah dengan permulaan yang cantik. Dia mula tu, permulaan itu sebagai isyarat kepada isi kandungan yang akan disampaikan. Umpamanya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemukakan dua ayat Al-Quran sebagai muqaddimahnya, adalah dengan maksud untuk memberi peringatan kepada orang-orang di hadapannya, yaitu sahabat-sahabat, tentang kemanusiaan sejagat yang sepatutnya dikongsi di antara sekalian individu manusia. Bermula dengan peringatan supaya bertakwa kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada mereka, serta mengingatkan kepada mereka tentang asal kejadian mereka yang sama, persaudaraan secara sesama manusia dan kewajipan menghubungkan rahim. Semua itu adalah sebagai pendorong supaya mereka bersedia untuk mencurahkan bantuan serta bermurah hati kepada orang-orang miskin dari kabilah Mudhar tersebut sebagai persaudaraan sesama manusia yang berasal dari datuk yang sama. Iaitu jadi mula-mula sekali sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, mana mula-mula sekali dia dalam berkhutbah, dia nak khutbah ni nak bagi galakan supaya bersedekah, Jadi mula-mula sekali dia buat mari ayat ni. Sebab apa dia buat mari ayat ni mula-mula sekali? Kerana ayat ni sebagai mana peringatan, nak beri kesedaran berkenaan dengan asal usul kejadian manusia. Khalaqakum min nafsin wahidah. Asal usul kitanya daripada satu, seorang saja. Mana kita semua ni adalah bersaudara, sama ada ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah insaniyah, sama ada mana persaudaraan Islam ataupun persaudaraan kemanusiaan sejagat. Kita biasa dengar ayat ni dalam khutbah kahwin ya ni. Khutbah kahwin dia gunalah ni. Tapi sebenarnya mana Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan ayat ini untuk khutbah, beri kesedaran untuk berderma, memberi sedekah. Jadi permulaan mana muqaddimah dengan ayat ini sebagai isyarat kepada isi kandungan, iaitu nak supaya bersedekah. Itu mana. Begitu juga ayat yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mana hendaklah seseorang itu mana sana tukar. Memerhatikan apa yang dia nak dahulukan untuk hari besok. Hari besok mana biar ingat bekalan sudah cukup atau tidak. Mana salah satu bekalannya bersedekah. Mana permulaan khutbah Nabi itu adalah permulaan yang cantik, permulaan muqaddimah
yang memberi isyarat kepada isi kandungan yang akan disampaikan. Itu dipanggil bara'atul istihlal. Jadi mungkin kalau kita kata kalau kita tidak memahami balaghah, kita tak nampak ketinggiannya. Kita tak nampak macam mana Nabi. Dia guna ayat ni, lepas tu nak minta sedekah, nak bagi galakan supaya bersedekah. Macam mana guna? Tetapi kalau berdasarkan kepada ilmu balaghah, maka dia boleh nampak, oh, tinggi. Betapa tingginya cara yang digunakan oleh Nabi SAW di dalam berkhutbah. Kemudian yang kedua, penggunaan jumlah khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan, yaitu walaupun ungkapan yang bergaris tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bishiqqi tamratin. Dari segi zahir lafaznya memberikan makna cerita, tetapi pada hakikatnya ianya memberi makna perintah. Ini orang panggil di dalam balaghah dipanggil khabariyah lafzan insya'iyah ma'na. Dari segi lafaz memberi makna cerita, dari segi makna memberi makna perintah ataupun larang. Macam-macam. Kita pun biasa guna, orang kita pun mana biasa guna. Kadang-kadang mana dia bentuk cerita, tetapi makna dianya adalah suruh, adalah larang. Jadi ini juga terdapat di dalam kalam-kalam Nabi SAW banyak sangat. Yahmilu hadzal din tu pun begitu juga. Mana Nabi kata agama ini didokong oleh mana orang khalufu hadhil ummah, hadis tu. Jadi dari segi zahirnya nampak semacam Nabi cerita, tetapi dari segi maksud dianya Nabi nak suruh, perintah. Jadi begitu juga di sini. Tidak memahami pengertian tersebut, istilah tersebut menyebabkan seseorang itu tidak dapat memahami hadis itu dengan mendalam. Penggunaan uslub khabar bukannya insya, yaitu perintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah merupakan suatu ungkapan yang cukup mendalam dari seorang yang bijaksana, di mana ia merupakan satu tuntutan yang cukup lembut, serta orang yang mendengarnya akan memberikan sumbangan dengan penuh keikhlasan dan bukannya dengan keadaan terpaksa. Nabi tidak suruh, cuma Nabi cerita. Seseorang itu bersedekah daripada dinarnya, daripada dirhamnya, daripada pakaiannya, bajunya. Nabi cerita. Tapi sebenarnya nak suruh bersedekah. Hendaklah kamu bersedekah. Itu maksud Nabi SAW. Tapi dengan makna suruh. Jadi bila mana dengan makna suruh, dia lebih meresap di dalam jiwa, dan juga menyebabkan seseorang itu bila mana bagi, dia bagi dengan penuh keikhlasan. Itulah yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Mana tidak nampak macam paksa, tapi timbul kesedaran bagi dengan ikhlas. Kalau suruh jadi terpaksa pula. Jadi mungkin buat tu tidak dengan ikhlas, buat tu kerana malu, mungkin kerana tu. Jadi Nabi SAW guna dengan khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan. Kemudian Nabi SAW menggunakan perkataan nakirah, iaitu rajulun. Tasaddaqa rajulun, ada seorang itu dia memberi sedekah. Cerita. Bukan Nabi kata kamu hendaklah memberi sedekah. Mana bukan khitab. Dan bukannya khitab serta mubham bukannya ta'yin. Mubham mana tidak jelas. Bukan ta'yin mana bukan menentukan, bukan tentu. Kamu bukan. Tapi tak jelas, mubham. Seseorang dia tu mubham. Mana tidak jelas. Dengan tidak menggunakan perkataan seperti antum, seperti kamulah, umpamanya, supaya permintaan itu meresap masuk ke dalam jiwa mereka dengan tenang, tanpa sebarang paksaan, dan mereka pula saling berlumba-lumba tanpa penentuan sesiapa untuk mendapat kelebihan bersedekah. Ungkapan yang seperti ini di dalam ilmu balaghah dikenali dengan istilah iltifat minal khitab ilal ghaibah. Mana Nabi SAW memalingkan kata-kata dia tu daripada khitab, daripada hadap cakap, sedangkan maksud dianya hadap cakap untuk orang di hadapan. Sepatutnya dia kata kamu, tapi Nabi palingkan kepada ghaibah, kepada ghaib, kepada
kepada tidak hadap cakap, iaitu kepada mana di belakang lah. Ghaib. Kepada ghaib. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan isti'arah di dalam hadis Nabi SAW seperti hadis di bawah. Jadi dia sebenarnya perbahasan isti'arah ni, dia kalau di dalam ilmu balaghah ni dia tinggi dah ni. Masuk dia lalu majaz ke apa dulu tu, kinayah apa tu, baru isti'arah. Kita ni lupa isti'arah selalu. Jadi mungkin agak payah lah begitu. Jadi Nabi SAW bersabda, min khairi ma'asyin nas lahum rajulun mumsikun 'inana farasihi fi sabilillah yatiru 'ala matnihi kullama sami'a hay'atan aw faz'atan tara 'alayhi. Sebaik-baik keadaan hidup bagi manusia adalah seorang yang memegang kekang kudanya. Ia terbang di atas belakangnya, mana bersegera bila mana ia mendengar teriakan, iaitu seruan jihad, ia terbang ke arahnya, mana bersegera ke arahnya. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW menyerupakan larian kuda dengan terbang burung. Lari kuda tu baginda serupakan dengan terbang burung. Dengan cara lagu mana? Dari segi di dalam ilmu balaghah, di dalam isti'arah, iaitu cara lagu mana? Jadi isti'arah tu sendiri deh. Isti'arah tu pula ada dekat sini. Ada bawah ni 28. Iaitu sesuatu lafaz yang digunakan pada satu makna yang diserupakan dengan maknanya yang asal, yang hakiki. Kerana hubungan keserupaan, ada hubungan keserupaan. Contoh seperti lafaz singa pada kata-kata aku melihat singa memanah. Maka lafaz singa digunakan pada seorang yang diserupakan dengan binatang buas yang khusus dengan keberanian, dan qarinah di sini adalah lafaz memanah. Jadi isti'arah ni suatu lafaz. Suatu lafaz digunakan untuk satu makna. Kemudian makna itu diserupakan dengan maknanya yang asal. Tapi dua-dua tu tak sebut. Dua-dua tu tak sebut. Seperti di sini lafaz singa. Lafaz singa. Aku melihat singa memanah. Aku melihat singa memanah. Jadi lafaz singa yang digunakan pada lafaz singa ni iaitu satu makna. Makna apa? Makna binatang yang berani. Binatang yang berani. Makna yang ada pada singa adalah binatang yang berani. Kemudian makna yang ada pada singa itu pula diserupakan dengan seorang yang berani. Sini tidak sebut dengan detail lah sini. Lafaz singa digunakan pada seorang yang diserupakan dengan binatang buas, begitu saja. Dia asal isti'arah ni, mana dia musyabbah dengan musyabbah bih. Yang diserupakan dengan yang diserupakan dengannya, kedua-duanya dibuang. Dua-dua tu buang. Musyabbah bih ni pula satu hal pula balaghah ni. Tapi maknanya kalau kita nak faham betul-betul hadis, kita betul-betul dapat menghayati, kalau kita dapat benda tu, kita nampak tinggi. Bahasa Nabi SAW tinggi. Seperti di sini. Seperti di sini. Aku tengok singa mana dah. Singa, lafaz singa digunakan untuk satu makna, iaitu untuk makna binatang buas. Kemudian lafaz singa itu dimaksudkan, ditashbihkan, diserupakan dengan seorang yang berani. Makna binatang buas, makna daripada perkataan singa iaitu binatang buas. Itulah makna yang digunakan. Binatang yang berani. Binatang yang berani itu diserupakan dengan seorang yang berani. Dua-dua tak ada di dalam ayat. Dua-dua tidak ada di dalam ayat itu. Yang mana yang ada di dalam ayat itu adalah lafaz singa, itulah lafaz singa. Payah cukup. Baik, kita tengok pada. Kemudian daripada mana difaham qarinah dia tu, iaitu memanah. Sebab singa ni tak boleh memanah. Mana sesuatu yang lain yang dimaksudkan daripada singa. Baik, kalau kita tengok kepada hadis ini. Baik. Nabi SAW menyerupakan larian kuda di dalam hadis ini dengan terbang burung.
dengan meminjamkan perkataan terbang untuk larian kuda. Di dalam hadis ini musta'ar lahu atau musyabbah. Dia kalau di dalam tasbih, dia istilah dia musyabbah bih. Kalau di dalam isti'arah, istilah dia musta'ar, musta'ar lahu, musta'ar minhu, musta'ir. Tu adalah istilah dia tu. Atau musyabbah, yang dipinjam atau yang diserupakan adalah larian kuda. Musta'ar minhu atau musyabbah bih, yang diserupakan dengannya adalah penerbangan burung, terbangnya burung. Perkataan yang menghimpunkan kedua-duanya, iaitu merentasi jarak dengan cepat. Itu makna yang dikehendaki di sini. Merentasi makna dengan cepat diambil daripada makna berlari dan terbang yang difaham daripada hadis. Cuma perkara yang menghimpunkan kedua-duanya yang terdapat pada terbang adalah lebih kuat daripada yang terdapat pada berlari. Ini dia bermula daripada bab tasbih lagi, bab tasbih. Dan dalam bab tasbih dia antara musyabbah dengan musyabbah bih, mana yang sepatutnya lebih kuat. Antara musyabbah dengan musyabbah bih. Musyabbah yang diserupakan, musyabbah bih yang diserupakan dengannya. Seperti kita kata seorang yang berani, musyabbah. Diserupakan dengan singa, singa itu adalah musyabbah bih. Makna yang dikehendaki daripada musyabbah dan musyabbah bih adalah keberanian. Keberanian yang terdapat pada musyabbah bih mesti lebih kuat daripada yang terdapat pada musyabbah. Berani itu mesti lebih banyak pada singa daripada pada seseorang, pada orang yang berani itu. Dia baru boleh. Mana baru jadi tasbih itu. Baru jadi tasbih. Itu seperti kita kata, cerdik seperti kancil deh. Cerdik seperti kancil. Jadi cerdik itu apa kata? Budak tu. Cerdik tu makna. Budak itu seperti kancil. Jadi ditasbihkan, budak itu musyabbah, kancil itu musyabbah bih. Makna yang dikehendaki daripada musyabbah dan musyabbah bih itu adalah cerdik. Cerdik yang terdapat pada kancil lebih kuat daripada yang terdapat pada budak. Itu syarat di dalam tasbih. Baik. Cuma isti'arah ni dia lebih dalam lagi daripada tu. Lebih dalam lagi. Macam tasbih, dia ada musyabbah bih. Budak itu seperti kancil, ada. Budak. Kalau di dalam isti'arah dia tak ada, budak tu pun tak ada, kancil tu pun tak ada. Dua-dua dia buang. Lepas tu difaham. Budak dan kancil hanyalah sesuatu yang difaham sahaja. Seperti di dalam hadis ini. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW serupakan larian kuda dengan terbang burung. Kuda lari serupa dengan terbang burung. Dua-dua tu tak ada sini. Kuda lari pun tak ada, burung terbang pun tak ada. Dua-dua tu dibuang. Jadi larian kuda seperti sini. Larian kuda tu adalah musyabbah. Yang diserupakan, mana benda yang diserupakan di sini adalah larian kuda. Penerbangan burung, terbang burung itu musyabbah bih. Mana larian kuda diserupakan dengan terbang burung. Makna di sini yang dikehendaki oleh Nabi SAW di sini adalah merentasi jarak dengan cepat. Nabi nak sebut sini, nak ceritanya dia tu begitu berani. Seorang yang berani. Sehingga di dalam masa yang sekejap dia boleh merentasi jarak dengan begitu cepat sekali. Sekejap je sampai. Bunyi je teriakan musuh, sampai sudah di tempat musuh. Memang cukup berani. Dia ni seorang yang cepat, berani dan dapat merentasi jarak dengan begitu pantas. Jadi Nabi SAW tasbihkan dia seperti dia terbang. Dia ke terbang? Bukan. Kuda yang terbang. Betul tak kuda yang terbang? Tidak. Kuda berlari. Berlari itu seperti burung yang terbang. Kuda dan burung kedua-duanya tidak ada di dalam hadis ini. Tapi maksud dia gitulah. Maksud dia. Payah juga nak cerita ni. Jadi sebab dia kalau kita nak kira kan, dia kena ada step dia tu lah. Mana kena belajar tasbih dulu, majas dulu. Majas dulu, selepas majas baru ada ni.
isti'arah. Tapi mana kita lopak selalu, dia jadi payah sikitlah. Tapi secara ringkasnya begitulah makna dia. Secara ringkas dia. Jadi apa yang saya nak sebut di sini, mana kalau kita dapat memahami benda tu, betul kita dapat memahami, kita akan dapat nampak ketinggian bahasa yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Mana balaghatul hadis, ketinggian bahasa hadis. Dan banyak lagi penggunaan balaghah di dalam hadis seperti kinayah, majaz dan sebagainya. Kemudian masing-masing ini adalah kinayah tu. Tak apalah, itu contoh-contoth. Kemudian bawah tu saya sebutkan dia punya ta'arif dia, pengenalan dia, definisi dia. Sebab kita pun agak 2.3 istilah mantik yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana penguasaan terhadap istilah-istilah ini akan membawa kepada pemahaman yang lebih tepat, mudah faham. Sebab apa? Sebab istilah ni digunakan oleh ulama-ulama, terutamanya syurah hadis dia guna. Jadi kalau kita faham istilah-istilah tu, lebih mudah untuk kita memahami hadis tersebut. Seperti hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di dalam bab takfiful wudu. Daripada Ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafaqa thumma shalla wa rubbama qala ittaja'a hatta nafaqa thumma qama fa shalla. Tak terjemah ni deh. Mana dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sehingga berdengkur, kemudian dia sembahyang. Kadang-kadang dia kata, Bama qala, kadang-kadang dia kata ittaja'a, mengiring, nyenggeng, mengiring, sehingga dia berdengkur, kemudian dia bangun lalu bersembahyang. Hafiz Ibnu Hajar ketika mensyarahkan hadis tersebut mengemukakan di dalam kitabnya sebagaimana berikut. Qauluhu, kata-kata yang terdapat di dalam hadis. Wa rubbama qala ittaja'a, ai kana Sufyan. Jadi warubbama qala itu siapa? Sufyan yang berkata. Sufyan salah seorang daripada perawi di dalam hadis ini. Kadang-kadang maksud bawah tu, tengok terjemahan bawah. Bukhari berkata kadang-kadang ia berkata mengiring, iaitu Sufyan sering berkata. Kadang-kadang ia tidur dan kadang-kadang ia mengiring. Mana Sufyan, mana kadang-kadang dia kata tidur, nama. Kadang-kadang dia guna dengan ittaja'a di dalam hadis. Mana kadang-kadang dia riwayatkan dengan ittaja'a fanama. Kadang-kadang dia kata kadang-kadang dia kata nama sahaja. Sedangkan keduanya bukanlah perkataan yang mempunyai makna yang sama. Bahkan di antara keduanya adalah umum khusus min wajhin. Akan tetapi dia tidak maksudkan untuk meletakkan salah satu perkataan di tempat yang satu lagi. Bahkan bila mana dia meriwayatkan hadis dengan panjang, dia akan berkata mengiring lalu dia tidur. Manakala Sufyan meriwayatkan hadis dengan panjang, dia akan kata ittaja'a fanama, mengiring lalu tidur. Sebagaimana hadis seterusnya, hadis di dalam kitab itulah, di dalam kitab Bukhari. Dan bila dia meringkaskan hadis, dia berkata tidur. Tidur iaitu maknanya dalam keadaan mengiring atau mengiring dalam keadaan tidur. Jadi macam mana Imam Bukhari dia boleh faham bila mana Sufyan dia meriwayatkan hadis dengan ringkas dengan kata nama sahaja, Imam Bukhari Hafiz Ibnu Hajar dia faham makna nama tu iaitu tidur dalam keadaan mengiring ataupun mengiring dalam keadaan tidur. Itu satu. Yang kedua, Sufyan, perawi hadis, kadang-kadang dia kata ittaja'a, kadang-kadang dia kata nama, kadang-kadang dia kata ittaja'a fanama. Jadi adakah Sufyan dia berbohong di dalam hadis ini? Dia tidak syok. Adakah dia syok? Dia ragu, dia syok. Bukan berbohong, dia syok. Adakah dia syok? Mana kadang-kadang dia riwayat hadis nama, dia kata nama. Kadang-kadang dia riwayatkan hadis dia kata ittaja'a.
mungkin Nabi mengiring. Adakah dia syak ataupun kerana sesuatu yang lain? Sebab antara ittaja'a dengan nama, makna dia tak serupa. Makna dia berlainan. Jadi Hafiz Ibnu Hajar mengatakan di sini Sufyan bukan waham, bukan syak, bukan mana syak di dalam hadis ini, di dalam riwayat itu bukan syak, tetapi Sufyan dia kata macam tu kadang-kadang kata nama, kadang-kadang kata ittaja'a, itu berdasarkan kepada kaedah umum khusus min wajhin ataupun umum khusus wajhi. Banyaklah istilah yang sama. Yaitu umum khusus min wajhin ni, ini dia masuk di dalam bab nisbah. Kalau di dalam mantik, mana dia di dalam bab nisbah, talazum, nisbah, macam-macam adalah. Jadi umum khusus min wajhin ni iaitu hubungan di antara dua perkataan, nisbah di antara dua perkataan itu. Satu perkataan itu di suatu ketika tidur itu menepati mengiring, dan mengiring itu menepati tidur. Maknanya tidur dalam keadaan mengiring dan mengiring dalam keadaan tidur di suatu ketika. Tetapi di suatu ketika yang lain, tidur adalah sesuatu yang lain daripada mengiring, dan mengiring adalah sesuatu yang lain daripada tidur. Mana dia boleh bersama di dalam satu keadaan dan tidak boleh sama di dalam satu keadaan yang lain. Umum khusus min wajhin. Ya adalah, ada umum khusus mutlak pula, dia lain pula umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak ni mana satu perkataan dia boleh masuk ke bawah perkataan ni, tetapi perkataan ini tidak boleh masuk bawah perkataan yang satu lagi. Seperti contoh kita kata, ni satu. Seperti contoh kita kata umum khusus mutlak. Nasi, kita kata nasi. Nasi dengan makanan. Nasi dengan makanan dia panggil umum khusus mutlak. Sebab apa? Dari satu sudut nasi, setiap nasi adalah makanan, tetapi tidak setiap makanan adalah nasi. Mana dari satu sudut mana perkataan itu, suatu perkataan itu dari satu sudut dia macam mana? Tak ingat. Ni tak ingat kaedah. Tapi gitulah, lebih kurangnya begitu. Seperti baru ni saya ada bagi ceramah baru ni. Ada ceramah syirik dan dosa. Syirik dan dosa. Tajuk dia syirik dan dosa dalam aspek pendidikan. Syirik dan dosa. Syirik dan dosa, hubungan antara dua itu umum khusus mutlak. Sebab setiap syirik adalah dosa, tetapi tidak setiap dosa adalah syirik. Dia begitu. Kalau umum khusus min wajhin ini pula, dia lain pula. Seperti kita kata tidur dengan mengiring. Mana tidur di suatu ketika dia adalah sama dengan mengiring, tetapi di suatu ketika yang lain tidur adalah berlainan daripada mengiring. Begitu juga mengiring. Mengiring di suatu ketika dia adalah sama dengan tidur, tetapi di ketika yang lain dia adalah berlainan daripada tidur. Sebab mengiring boleh jadi berehat, tidur pun boleh jadi mengiring, tapi tidur pun boleh jadi dalam keadaan terduduk-duduk. Macam-macam kan. Baik. Jadi sini maksud sininya, nak cerita sininya, Sufyan dia tidak berbohong, dia tidak syak. Tetapi Sufyan bila mana dia merengkaskan, dia kata nama saja. Nama itu adakah tidur dengan cara yang lain, semata-mata tidur, tak tahu kaifiat dia, cara macam mana? Tidak. Tidur itu di tempat yang lain dia kata ittaja'a. Kemudian dia kata nama dan ittaja'a sekaligus. Sedangkan dua-dua tu, kalau dia kata tidur, mana tidur dari satu sudut, tidur bukan dengan makna ittaja'a. Begitu juga kalau dia kata ittaja'a dari satu sudut, bukan dengan makna tidur. Tetapi maksud hadis ini, bila mana Sufyan kata tidur, maksud dia adalah ittaja'a, mengiring. Dan bila mana dia kata mengiring, maksud dia adalah tidur. Sebab apa? Sebab berdasarkan kepada riwayat yang lain. Jadi bila mana dia tidak guna kedua-dua lafaz,
tetapi difaham daripada hadis itu bahwasanya kedua-dua lafaz itu sudah masuk di dalam. Mana itu berdasarkan kepada riwayat yang mutawwal, yang dipanjangkan, yang mana disebut secara detail. Bawah ni pun ada ni. Asal bawah. Boleh juga. Bukan ni usul lain pula ni. Kemudian rasanya kita berhenti dulu lah, dan kita sambung pula selepas asar insya-Allah, berkenaan dengan usul-usul yang lain pula. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Nazir. InsyaAllah sambungan ada sikit lagi. Kita akan sambung pada pukul 5 subuh, dan setengah jam soal jawab kita buang. Jadi kena ada sini pukul 5 subuh lah. Lepas pada solat tu terus naik. Sekarang ni kita rehat, minum air dulu, solat, dan kita sambung balik InsyaAllah.